Salam sejahtera dan salam bahagia. Terima kasih kerana memberi peluang menyertai showcase KPBB secara atas talian. Kami 3 peserta dalam kumpulan, saya sendiri, Yugenti Rao Maniswar Rao, Tinishwari Santana Kumar dan Vishwaini Sankar. Showcasing merupakan salah satu indikator yang boleh menetapkan pelaksanaan KPBB. Ia memberi peluang dan ruang kepada pelajar, pensyarah dan komuniti berkongsi berpengalaman pembelajaran melalui projek di samping melaporkan apa yang mereka telah dipelajari. Sekaligus dapat maklum balas daripada orang yang dianggap sebagai rakan pembelajaran untuk menambahbaikkan dapat hasilan pembelajaran projek mereka. Seterusnya, projek KPPB yang kami telah dilaksanakan ialah gabungan daripada dua subjek iaitu BTMB 3052 dan EDUP 3033. Bagi subjek BTMB 3052, kami telah mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit persembahan bagi bidang bahasa Tamil di sekolah rendah iaitu C6, P7, A5, PLO2, PLO3, PLO5, CTP, S3 dan TS4. Dan bagi subjek EDUP 3033, kami telah membentangkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan strategi pendekatan dan kaedah pengajaran masa kini iaitu C6, LO3, LO4, CTPS3 dan CS2. Seterusnya, kelestarian pemakinan kesejahteraan hidup ialah tujuan utama ataupun big idea bagi tugasan ini. Guru berkualiti merupakan salah satu teras untuk merealisasikan transformasi sekolah. Dalam hal ini, IPG dilihat mempunyai peranan yang signifikan dalam menghasilkan guru berkualiti. Jadi, program KPPB ini diperkenalkan di IPG sejak tahun 2018 dan IPG Kampus Ipoh merupakan salah satu IPG yang kampus melaksanakan KPPB bagi menyertakan latihan pendidikan guru selaras dengan perkembangan global. Melalui landscape pendidikan guru yang baru ini, pensyarah bersama-sama pelajar berpeluang menjadi co-designer dan co-learner dalam proses pembelajaran dan melaksanakan tugasan pembelajaran yang digabung jalin dengan beberapa kursus tersebut dengan idea utama iaitu the big idea. Semasa projek ini berjalan, setiap perkara dijalankan melalui atas talian. Mengikut kepada subjek BTMB 3052, kami telah memasuki atau menyentuh topik-topik yang dikandungi dalam silibus. Contohnya aspek kesenian, muzik, warna, pergerakan dan sebagainya. Pada masa yang sama, kami juga menggabungkan elemen-elemen dalam subjek EDUP 3033 iaitu elemen-elemen yang memupuk keminatan murid dalam pembelajaran. Jadi, kami telah menyediakan satu persembahan dan terkandung aspek-aspek di atas dengan ilmu yang sedia ada dan dengan bimbingan guru. Kami telah mencari maklumat-maklumat penting melalui pelbagai sumber. Di akhir pelaksanaan projek ini, kami telah menambahkan ilmu kami dalam pengajaran dan pembelajaran. Sekarang jom kita lihat aspek yang amat penting iaitu kompetensi 6C. 6C ini merujuk kepada 6 kemahiran yang perlu diterapkan dalam diri murid oleh guru-guru melalui proses pembelajaran dan pengajaran sama ada di dalam maupun di luar bilik darjah. Baiklah, jom kita lihat penggunaan kompetensi yang terdapat sepanjang pembelajaran kedua-dua kursus tersebut serta semasa membuat kerja kursus ini. C yang pertama adalah pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat bantu kami menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Hal ini juga dapat bantu kami dalam meningkatkan kemahiran yang tinggi untuk menilai secara logik dan intuitif dan juga akan usaha untuk mendapatkan maklumat yang sahih, relevan dan berguna. Tambahan, kami juga akan mahir dalam menilai maklumat dan puja melalui kedua-dua subjek ini. Contohnya, kami dapat menilai kesahihan maklumat serta puncak dan memberikan justifikasi yang bermakna serta mempamerkan daya intuisi dan gerak hati. Secara tuntasnya, melalui subjek seni dalam pendidikan dan murid dan pembelajaran, kami dapat menerangkan dengan jelas dan padat justifikasi pujangan yang bermakna kepada semua dan kejelasan pemikiran kami di dalam maupun di luar bilik darjah. C yang kedua adalah kreativiti. Pemikiran kreatif adalah kecekapan menggunakan minda untuk menghasilkan idea yang baru, asli, luar biasa dan bernilai. Dalam C2 ini, kita dapat melihat bakat sebenar kami dalam mengenal pasti peluang untuk mencipta nilai ekonomi dan sosial ke arah penyelesaian masalah yang penting atau mencari peluang baru.
Contohnya, dengan adanya kedua-dua subjek seni dalam pendidikan dan murid dan pembelajaran ini, guru dapat menilai bagaimana kami aktif menjana, bekerjasama dalam sekumpulan dan berusaha ke arah memahami big idea melalui pelbagai proses dan kemahiran berfikir. Dalam hal ini, kami juga dapat diterapkan dengan semangat inquiry, iaitu semangat ingin tahu bagi menghasilkan idea-idea baru dan kepimpinan yang meneraju dan juga memacu idea-idea seterusnya bagi menterjemahkan sebagai tindakan melalui kedua-dua kursus ini. Jelaslah bahawa kami dapat meningkat kemahiran kepimpinan yang tinggi dalam melaksanakan tugasan dan memberi inspirasi kepada orang yang lain lemah dalam perkara tersebut. C yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif adalah satu proses yang melibatkan kerjasama oleh beberapa individu dalam satu kumpulan atau pasukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan sekaligus melahirkan kepercayaan antara adik-adik yang terlibat. Dalam sepanjang kursus ini, kami telah melakukan banyak aktiviti secara berkumpulan dalam mampu memupuk semangat bekerjasama antara ahli kumpulan. Hal ini pasti memamerkan sinergi dalam pasukan dan saling bergantung antara satu sama lain juga. Sebagai contohnya, sepanjang kami mempelajari aspek-aspek yang ada dalam subjek, kami dibantu oleh rakan sekelas yang mahir dalam subjek muzik, pendidikan seni dan pendidikan jasmani bagi melakukan aktiviti yang berkaitan dengan muzik, lukisan dan pergerakan yang amat diperlukan dalam subjek ini. C yang keempat adalah komunikasi. Kemahiran komunikasi adalah penting dalam proses pencapaian maklumat, perkongsian pendapat dan interaksi antara dua pihak. Ia dapat menerangkan dengan jelas bagaimana dan mengapa mereka membuat pemilihan mod dan alat komunikasi secara bijak untuk menghantar sesuatu mesej. Contohnya, melalui kedua-dua kursus ini dapat bantu kami untuk mempelbagaikan strategi untuk menyampaikan mesej yang berupaya. Secara tuntasnya, kami juga dapat meningkatkan komunikasi kami dengan pelajar subjek seni dalam pendidikan dan murid dan pembelajaran ini. C yang kelima adalah sasya. Watak adalah satu corak tingkah laku, fikiran dan perasaan berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan moral dan integriti. Dengan adanya subjek yang menarik seperti ini, kami mampu belajar cara belajar yang sesuai. Contohnya, kami akan mahir dalam mencari dan bentuk peluang pembelajaran untuk menjana pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kami. Tambahan, kami juga dapat gigih berusaha secara bersendirian bagi mendapatkan maklum balas untuk meningkatkan kefahaman terhadap corak pemikiran dan pendekatan pembelajaran untuk terus maju. Selain daripada itu, kami juga dapat meningkatkan kecekalan, ketabahan, ketekunan dan ketahanan dalam dirinya. Secara implikasinya, subjek seni dalam pendidikan dan murid dan pembelajaran ini mampu membentuk sasya kami yang proaktif terhadap pembelajaran sendiri dan ia mampu memberi kesan terhadap kemampuan untuk membuat penyelesaian yang memberi impak kepada pembelajaran sepanjang hayat. C yang terakhir adalah citizenship atau dikenali sebagai kewarganegaraan. Ia merujuk kepada sikap patriotisme dalam diri, iaitu cinta akan negara dan mempunyai identiti nasional. Dari aspek perspektif global, ia akan memberi impak yang positif kepada dunia. Hal ini dikatakan kerana kami dapat terlibat secara aktif untuk memberi impak kepada dunia dalam sektor pendidikan dengan adanya ilmu berkaitan subjek ini. Seterusnya, kami juga dapat memahami nilai dan pandangan global yang pelbagai. Bukan itu sahaja, kami juga dapat menggunakan pemahaman tentang pelbagai budaya untuk mempertimbangkan isu global. Sebagai contohnya, kami telah buat lahir video pembentangan kerja khusus bagi subjek seni dalam pendidikan ini dalam YouTube supaya ia dapat bantu dunia pendidikan yang terdiri daripada guru-guru serta murid-murid. Secara tuntasnya, kursus seni dalam pendidikan dan murid dan pembelajaran ini dapat melahirkan kami yang mampu menyelesaikan masalah dunia sebenar yang kurang jelas dan kompleks untuk manfaat semua, terutama bagi generasi yang akan datang lagi. Cabaran yang telah kami alami sewaktu melaksanakan projek ini ialah dari segi komunikasi. Komunikasi sesama ahli kumpulan adalah sesuatu yang penting bagi perancangan projek yang baik. Dalam hal ini, kami tidak dapat berjumpa secara bersemuka bagi perancangan projek ini di IPG akibat pandemik COVID-19. Oleh itu, kami menghadapi masalah pencapaian internet sewaktu merancang projek kerana terpaksa untuk menggunakan aplikasi seperti Google Meet. Cabaran seterusnya adalah dari segi ilmu pengetahuan. Sebenarnya, kumpulan kami tidak memiliki ilmu pengetahuan yang secukupnya bagi menghasilkan suatu kit yang kreatif. Oleh hal yang sedemikian, kami melayari internet bagi mendapatkan info-info yang secukupnya bagi menghasilkan kit ini.
Bukan itu sahaja, kami telah menghadapi cabaran dari segi pengumpulan maklumat berkaitan cara-cara menghasilkan kit daripada siswa-siswi guru yang telah menamatkan pengajian di IPG. Antara cadangan bagi penambahbaikan kit ini adalah menambahkan bunyi-bunyi haiwan dan juga alam sekitar bagi meningkatkan keberhasilan kit yang kreatif. Sebenarnya, muzik menjadi pemangkin yang dapat merangsang minat murid untuk belajar dan membantu para guru untuk mencapai hasil pembelajaran kerana kanak-kanak pada peringkat tahap rendah ini memang minat terhadap muzik yang meningkatkan tahap sosial dan kognitif mereka. Di samping itu, penambahan karakter dalam kit tersebut juga merupakan salah satu cadangan yang penting. Kanak-kanak sememangnya lebih menyukai berbagai-bagai karakter yang memainkan peranan serta mereka lebih memberikan tumpuan kerana unsur ini dapat menjadi penggerak utama bagi mereka untuk terus belajar dengan bersemangat. Kerangka model 3R iaitu Engagement, Enhancement dan Extension telah dibangunkan untuk mengukur sejauh mana alatan digital diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran, membantu penglibatan pelajar dan perluasan dalam mencapai pembelajaran bermakna. Mari kita lihat penggunaan kerangka model 3R yang terdapat sepanjang pembelajaran kedua-dua kursus ini. Engagement adalah mengambil kira bagaimana alatan teknologi membantu pelajar untuk fokus pada matlamat pembelajaran melalui kit pembelajaran yang dihasilkan menggunakan TMK yang merangkumi aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya Google Classroom, Google Meet dan YouTube, dapat membantu untuk mencapai hasil pembelajaran yang berkesan. Contohnya, aplikasi YouTube digunakan untuk mewarnaikan kit kami dan Google Meet sebagai platform bagi perancangan kit ini. Kami melayari YouTube, Blogspot dan Facebook bagi mendapatkan info-info yang secukupnya bagi menghasilkan kit ini. Kami telah mempelajari cara mengedit video melalui pelbagai aplikasi seperti InShot dan Power Director. Melalui enhancement, penggunaan teknologi maklumat membantu memberi pemahaman yang senang mengikut cara belajar pelajar itu sendiri, kreatif dan inovatif. Jika kita melihat dari perspektif kit ini, elemen nilai tambah turut terdapat dalam kit ini kerana penggunaan TMK yang pelbagai. Oleh hal yang sedemikian, kit ini mampu mengembangkan kecerdasan pelbagai dalam kalangan murid. Elemen extension adalah penggunaan teknologi yang dapat membawa pelajar untuk belajar di luar kelas dalam kehidupan seharian mereka serta menjadikan mereka sebagai pelajar sepanjang hayat. Kit yang dihasilkan ini membolehkan mereka untuk belajar di luar waktu sekolah kerana mengandungi unsur-unsur seperti nilai-nilai baik. Dalam hal ini, perluasan teknologi dalam alam pendidikan membantu untuk mencapai matlamat pendidikan yang telah termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. சிறுவர் கதை காகமும் நாய்க்குட்டியும். பாப்பா கதை கேளு, காக்கா நாய்க்குட்டி கதை கேளு. தாத்தா பாட்டி சொன்ன கதை அம்மா அப்பா கேட்ட. இவ்வளவு பசுமையான மரமா என்று ஆச்சரியப்பட்டது. அந்த மரத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து பார்த்தது. அருகில் சலசலவென ஓடும் ஆறு. அடடே, இனிமேல் இங்கேயே குடியேறிவிட வேண்டியதுதான் என்று முடிவு செய்தது. அக்கறை மாட்டுக்கு இக்கரை பச்சை என்பது போல தன் பழைய அழகிய கூட்டை கலைத்துவிட்டு பசுமையான மரத்தை பார்த்தவுடன் அம்மரத்தில் கூட காக்கையிடம் நெருங்கி பழகும் நண்பனாகும். அந்த நாய்க்குட்டியும் காகமும் நகமும் சதையும் போல இருந்தனர். அன்று நடந்த சம்பவத்தை நினைத்து காகம் மிகவும் கவலையுடன் நாய்க்குட்டியின் முன் அமர்ந்திருந்தது. இதை கண்ட நாய்க்குட்டி காகத்திடம் சென்று நலம் விசாரித்தது. சின்ன காக்கையாரே, ஏன் ஒன்றும் பேசாமல் வருத்தமாக இருக்கிறேன் என்று கேட்டது. அதற்கு காகம், கா கா, மனிதர்கள் மற்ற பறவைகளை அன்புடன் வளர்க்கின்றார்கள், அவைகளின் செயல்களை பாராட்டுகின்றார்கள். ஆனால் என்னை வெறுத்து கல்லால் எரிந்து துரத்துகிறார்கள். அடடே, அங்கு ஒரு காகம் ருசியான வடையை வாயில் வைத்து கொண்டிருக்கிறது. அதை நாம் எப்படியாவது சூழ்ச்சி செய்து கைப்பற்றியாக விட வேண்டும் என்று கூறி நரி காகத்தின் அருகே சென்றது. அந்த நரி அவ்விடத்திலிருந்து கிளம்பியது.